Isu ini sebenarnya bukanlah isu baru, tapi isu lama yang tidak pernah berkesudahan. Saya pasti anda masih ingat tentang Lance Corporal Safwan yang telah meninggal dunia kerana dilanggar oleh pemandu mabuk semasa beliau sedang menjalankan tugas di Lebuh Raya Lekas. Dan pada awal Jun yang lalu, sekali lagi kita dikejutkan dengan berita seorang penunggang motosikal yang telah dilanggar hingga maut oleh pemandu yang mabuk juga. Mereka statement yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Bukit Aman, Datuk Azizman alias, angka bilangan kemalangan yang berlaku disebabkan oleh pemandu mabuk ini adalah sangat membimbangkan. Bermula daripada Januari hingga Mei 2020, sebanyak 9 kes kemalangan maut telah direkodkan melibatkan pemandu yang mabuk, dan kes ini adalah bersamaan dengan total kumulatif kes yang berlaku sepanjang tahun 2019. Apa sebenarnya isu di sebalik permasalahan ini? Macam mana kita nak menentukan sama ada seseorang itu memandu di bawah pengaruh alkohol? Ia boleh dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui pernafasan, yang kedua adalah melalui ujian darah, dan yang ketiga adalah melalui ujian air kencing. Mengikut undang-undang Malaysia, saya boleh generalisekan di sini bahawa sesiapa yang memandu di bawah pengaruh alkohol adalah orang yang mempunyai kandungan alkohol lebih daripada 80mg dalam 100ml darah mereka. Dan apabila mereka memandu di bawah pengaruh alkohol, apa hukuman yang diberikan kepada pesalah ini? Mengikut Undang-Undang Malaysia di bawah Seksyen 45A-1, sesiapa yang memandu di bawah pengaruh alkohol akan dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak melebihi RM6,000 ataupun penjara tidak melebihi 12 bulan. Dan andai kata mereka memandu dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kematian, mereka boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 44 di mana denda tidak kurang daripada RM8,000 dan tidak lebih daripada RM20,000 serta ataupun hukuman penjara minimum 3 tahun hingga maksimum 10 tahun. Anda boleh fikirkan sama ada hukuman ini adalah merupakan hukuman yang setimpal ataupun tidak. Tapi persoalannya di sini adalah hukuman ini tidak berjaya mengekang rakyat Malaysia daripada terus mengulangi kesalahan yang sama. Apa solusi sebenarnya kepada permasalahan ini? Kalau kita lihat di laman sosial dan sebagainya, ada pelbagai cadangan yang dikemukakan oleh netizen untuk menyelesaikan masalah ini. 2 cadangan utama yang ingin saya tarik di sini adalah, yang pertama adalah cadangan untuk mengharamkan penjualan arak di negara kita. Walau bagaimanapun pada pandangan peribadi saya, cadangan ini adalah kurang relevan memandangkan Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan berbilang kaum, dan kita harus juga peka kepada sensitiviti bangsa lain. Namun, cadangan yang kedua adalah sangat saya minati, iaitu cadangan untuk meminda undang-undang kesalahan ini dan mengenakan hukuman yang lebih tegas dan berat kepada pesalah yang melakukan kesalahan memandu dalam keadaan mabuk, malahan kalau memandu dalam keadaan mabuk dan menyebabkan kematian. Dan kalau kita tengok kepada negara lain seperti Taiwan, andai kata anda memandu dalam keadaan mabuk, anda akan dikenakan denda dan juga hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Dan di France, kalau anda memandu dalam keadaan mabuk, anda akan didenda RM4,000 ataupun penjara tidak melebihi setahun, dan juga lesen anda akan digantung selama 3 tahun. So, hukuman yang dikenakan ini adalah sangat berat dan menyebabkan rakyat di negara tersebut begitu berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan untuk memandu dalam keadaan mabuk serta mengakibatkan kecelakaan. Isunya di sini adalah hukuman di Malaysia dilihat terlalu ringan dan diambil mudah oleh sesetengah pihak. Dan kerajaan sebenarnya amat peka dengan isu ini. Dan baru-baru ini kerajaan di Kabinet telah meluluskan untuk meminda Akta 333 berkaitan dengan Undang-Undang Kesalahan Jalan Raya ini. Mereka melalui Kementerian Pengangkutan Jalan telah melakukan survei atas talian untuk melihat feedback dan pandangan masyarakat tentang hukuman yang lebih tegas harus diberikan kepada pesalah yang melakukan kesalahan memandu dalam keadaan mabuk dan juga meminda undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut. So, anda rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, layari www.mot.gov.my dan berikan feedback dan pandangan anda sebelum terlambat. Ingat, cegah sebelum parah. Berikan kuasa anda sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Assalamualaikum.